Salam sejahtera kepada semua dan kepada Puan Afifah. Nama saya Jayakumar dari kelas DEE 2A. Hari ini saya akan berceritakan tentang kebaikan perpaduan terhadap keamanan. So, apakah itu keamanan? Keamanan bermaksud keadaan yang bebas dari bahaya maupun rintangan. Istilah keamanan biasa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Keamanan merupakan sesuatu topik yang luas termasuk keamanan negara terhadap serangan ancaman luar yang mampu menggugat kestabilan negara. Keamanan pengguna komputer dari hacker, keamanan rumah terhadap penceroboh, keamanan kewangan terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi yang berhubung dengannya. Keamanan membawa kepada keadaan harmoni, integriti, kesederhanaan dan kebahagiaan. Maksud keamanan amatlah luas, ia bukannya hanya meliputi keadaan tanpa konflik. Keamanan membawa kepada sebarang usaha untuk mengelak konflik dan keganasan. Ia meliputi usaha ke arah keseimbangan, kesederhanaan, ketenangan dan tindakan adil ke atas individu maupun masyarakat. Selain itu, keamanan juga turut dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Seperti yang diketahui, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan dalam kalangan rakyat Malaysia sehingga menghancurkan keamanan sesebuah negara yang telah dibina itu. Oleh itu, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara. Konklusinya, semua pihak harus bergandeng bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum dan keamanan negara ini. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Tan Sin Heng. Saya akan membincangkan tentang kepentingan perpaduan terhadap ekonomi. Perpaduan dapat meningkatkan ekonomi negara kerana perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk datang ke negara kita. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbeza kaum dan agama, tetapi juga dapat hidup dengan harmoni dan damai. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan pelancong asing. Negara Malaysia terdapat banyak tempat pelancongan yang dapat menarik minat pelancong asing untuk melancong di sana. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Hal ini demikian, pelabur asing juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Seterusnya, dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di negara ini. Pelancaran dasar ekonomi akan memastikan bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan negara. Oleh itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia terdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Salam sejahtera kepada semua dan kepada Puan Afifah. Sekarang saya nak bercerita tentang kebaikan perpaduan terhadap politik. Perpaduan amat penting untuk menggegarkan kestabilan politik. Kestabilan politik dalam setiap jabatan amat perlu bagi menjamin keutuhan struktur pentadbiran Malaysia. Fungsi pentadbiran negara pula perlu dilaksanakan secara sistematik kerana banyak negara luar yang gemar berurusan dengan pemimpin Malaysia.
Impak positif yang berlaku ialah negara Malaysia dapat melebarkan lingkup jalinan persahabatan dan perdagangan bagi mencakupi arena global. Sebagai contoh, kestabilan politik di Johor telah memberi keyakinan kepada pelapor asing untuk melapor di Malaysia bagi membangunkan wilayah pembangunan Iskandar WPI. Oleh itu, perpaduan kaum juga yang telah menyumbang ke arah kestabilan politik, memberi pulangan yang lumayan kepada Malaysia. Pak kata pepatah Melayu, pucuk tijau ulam mendalam, kerana kedua-duanya memberikan faedah kepada. Selamat pagi semua, nama saya Pemulu Guru dari kelas DE2A. Sini saya nak menjelaskan tentang usaha-usaha untuk memupukkan perpaduan kaum di Malaysia. Terdapat 4 poin sebenarnya, iaitu menganjurkan majlis rumah terbuka, melaksanakan sekolah wawasan, menerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian, program kenegaraan seperti program latihan khidmat PLKM macam Bank Negara lah. Okay. First point, kita nabikan menganjurkan majlis terbuka. Terdapat beberapa poin dalamnya, iaitu seluruh rakyat negara Malaysia terdapat pelbagai kaum akan hadir di majlis tersebut. Jikalau contohnya dalam taman kita terdapat kerajaan menganjurkan rumah terbuka hari raya Aidilfitri. So terdapat orang Cina, orang Melayu, orang India, semua kaum ni akan melibatkan diri dalam program itu. So masa tu keharuman seperti ini senang dihakis ataupun keharuman seperti ini senang dihapus melalui sikap mementingkan diri dan ia kian tertanam di dalam jiwa masyarakat Malaysia. Contohnya jiwa masyarakat Malaysia yang hidup di bandar, selalunya mereka mempunyai intensi sikap negatif ini yang ada di kalangan masyarakat, terutama di kalangan orang bandaraya. Aktiviti yang bertegur jalinan kemesraan seperti bergotong royong haruslah dilakukan supaya masa bergotong royong semua haruslah bertolong menolong ataupun tolong menolong satu sama lain bagai au dengan tebing. So masa tu semua masyarakat kita dapat menolong satu sama lain dan menerapkan nilai tolong menolong dalam jiwa mereka. Dan dengan menganjurkan program bermanfaat seperti ini dapat memupukkan semangat menghibah antara kaum yang berbangsa beza di Malaysia. Dengan lakukan ini, kita sama membendung sikap diskriminasi ataupun sikap diskriminasi antara satu sama lain. Contohnya saya orang Melayu dan ada seorang India. Kita mungkin ada diskriminasi antara kedua-dua. Jikalau program ini dilakukan, kita akan dapat memfaham satu sama lain dan menjalin hubungan yang erat. Okey, dalam poin kedua kita akan tengokkan melaksanakan sebuah sekolah kawasan. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Ianya telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Selainnya itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsangan, sekolah jenis kebangsangan Cina, sekolah jenis kebangsangan Tamil. So, cadangan saya adalah sistem pendidikan merupakan satu jalan hal ini kerana zaman persekolahan merupakan zaman kanak-kanak mula belajar dari persekitaran dan mudah untuk diterapkan apa-apa nilai yang diberikan. Ianya macam meluntur bulu biarlah dari waktu rebungnya. Penghapusan sekolah asing, sekolah seperti SJKT, SJKC dan SKMM
dan mewujudkan satu sistem pendidikan yang sama seperti pelajar-pelajar kaum lain dapat belajar bahasa kaum masing-masing, di samping bercampur antara pelajar-pelajar kaum lain mengukuhkan pelajar-pelajar kaum lain dapat belajar bahasa kaum masing-masing di satu sekolah, di samping bercampur pelajar-pelajar kaum lain dan dapat memfahamkan diri sesama diri. So wajarnya memang tidak boleh dinafikan bahawa sistem pendidikan kita merupakan pemungkin dan dalam proses ini. Dalam hal ketiga atau poin ketiga, kita akan cakap tentang penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Penerangannya adalah negara kita terdiri pada 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, India. Dengan itu rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsikan budaya kaum mereka, yaitu dengan 3 aspek, yaitu pemakanan, pemakaian dan peradaban. So saya akan first terang tentang pemakanan. Pemakanan seperti thosai, idli, roti canai, rasam juga semakin minati dan dapat menerapkan falsafah perubatan yang terdapat dalam makanan. Sebab hal ini kerana rasam mengandungi vitamin-vitamin yang paling penting dan rempah terus yang menguatkan imunisasi badan kita. Yang kedua, pemakaian. Dalam hal pemakaian, saya akan ikuti dengan kaum agama Melayu, agama Islam. Hal ini kerana semakin ramai wanita bukan Melayu boleh memakai baju tradisional orang Melayu seperti baju kurung. Hal ini kerana baju kurung merupakan dia menutup aurat semua badan perempuan dan tidak menjolok mata. Ketiga, peradaban. Ada Cina kepada kaum India dan melalui atau sebanyak antara kaum tersebut dapat lebih jelas semasa hari perayaan, yaitu contohnya situasinya tahun baru Cina. Kaum lain seperti agama Melayu, agama India akan dapat berinteraksi satu sama lain dan dapat mengetahui macam mana ada orang Cina dan macam mana mereka bersalam-salaman dan macam mana mereka merayakan perayaan mereka. Okey, dalam poin keempat kita akan berinteraksi tentang program PLK ataupun program penugasan seperti program latihan khidmat negara ataupun diringkaskan PLK. Kalau cakap tentang PLK, jika perkara ini teliti dengan lebih lanjut, sebelum ini kerajaan telah mewajibkan semua murid yang berumur 17 ataupun yang habis sekolah menengah untuk menyertai program latihan khidmat negara ini. Kenegaraan PLK sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan antara pelajar berkauman lain. Selain ini, untuk melahirkan semangat perpaduan dalam tujuan PLK ini ditemukan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang kekal menjadi pemimpin negara pada masa yang datang. Merealisasikan hasrat ini dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Ianya telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Selainnya itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. So, cadangan saya adalah sistem pendidikan merupakan satu jalan hal ini kerana zaman persekolahan merupakan zaman kanak-kanak mula belajar dari persekitaran dan mudah untuk diterapkan apa-apa nilai yang diberikan. Ianya macam meluntur bulu biarlah dari waktu rebungnya. Penghapusan sekolah asing, sekolah seperti SJKT, SJKT dan SKMM dan
dan mewujudkan satu sistem pendidikan yang sama seperti pelajar-pelajar kaum lain dapat belajar bahasa kaum masing-masing, di samping bercampur antara pelajar-pelajar kaum lain mengukuhkan pelajar-pelajar kaum lain dapat belajar bahasa kaum masing-masing di satu sekolah, di samping bercampur pelajar-pelajar kaum lain dan dapat memfahamkan diri sesama diri. Sewajarnya, memang tidak boleh dinafikan bahawa sistem pendidikan kita merupakan pemungkin dan dalam proses ini. Dalam hal ketiga atau poin ketiga, kita akan cakap tentang penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Penerangannya adalah negara kita terdiri pada 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, India. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsikan budaya kaum mereka, yaitu dengan 3 aspek, yaitu pemakanan, pemakaian dan peradaban. So saya akan first terang tentang pemakanan. Pemakanan seperti thosai, idli, roti canai, rasam juga semakin minati dan dapat menerapkan falsafah perubatan yang terdapat dalam makanan. Sebab hal ini kerana rasam mengandungi vitamin-vitamin yang paling penting dan rempah ratus yang menguatkan imunisasi badan kita. Yang kedua, pemakaian. Dalam hal pemakaian, saya akan ikuti dengan kaum agama Melayu, agama Islam badan kita. Yang kedua, pemakaian. Dalam hal pemakaian, saya akan ikuti dengan kaum agama Melayu, agama Islam. Ini kerana semakin ramai wanita bukan Melayu boleh memakai baju tradisional orang Melayu seperti baju kurung. Hal ini kerana baju kurung merupakan dia menutup aurat semua badan perempuan dan tidak menjolok mata. Ketiga, peradaban. Ada Cina kepada kaum India dan melalui atau sebanyak antara kaum tersebut dapat lebih jelas semasa hari perayaan, iaitu contohnya situasinya tahun baru Cina. Kaum lain seperti agama Melayu, agama India akan dapat berinteraksi satu sama lain dan dapat mengetahui macam mana ada orang Cina dan macam mana mereka bersalam-salaman dan macam mana mereka merayakan perayaan mereka. Okey, dalam poin keempat kita akan berinteraksi tentang program PLK ataupun program penugasan seperti program latihan khidmat negara ataupun diringkaskan PLK. Kalau cakap dengan PLK, jika perkara ini teliti dengan lebih lanjut, sebelum ini kerajaan telah mewajibkan semua murid yang berumur 17 ataupun yang habis sekolah menengah untuk menyertai program latihan khidmat negara ini. Kenegaraan PLK sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan antara pelajar berkauman lain. Selain ini, untuk melahirkan semangat perpaduan dalam tujuan PLK ini ditubuhkan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang kekal menjadi pemimpin negara pada masa yang datang.